Dia merangkak keluar daripada bawah katil, pergi ke arah darah tu, and then dia jilat darah yang ada dekat lantai tu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, apa khabar korang semua? Aku harapkan korang semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Pertama sekali, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, ada lagi beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk kita dengarkan. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, kisah seram kita yang pertama ni berlakunya pada tahun 2011, di mana pada waktu tu pengirim kita ni yang bernama Izati, dia ni sedang bersekolah di satu sekolah berasrama penuh yang nama sekolahnya tidak dinyatakan di dalam email, cuma dia cakap dia bersekolah di Kedah. So dia kata kejadian seram ni berlaku pada hari cuti, di mana kalau tak silap aku cuti Kedah Jumaat Sabtu, kalau tak silap lah. Kalau salah tolong betulkan di ruangan komen So menjadi rutin setiap pelajar apabila hari cuti, memang sebelah malam selepas saja makan malam di dewan makan, diorang akan buat kerja sendiri, di mana ada yang belajar, ada yang kemas loka, ada yang berbual dekat bilik kawan, ada yang dekat bilik TV untuk tengok TV. Cuma Izati ni dia ambil keputusan untuk basuh baju dia, di mana baju kotor dia banyak lah. So dia kata dia pun ambil baju-baju dia masuk bakul, and then dia ambil sabun semua, siapkanlah persiapan untuk diturun ke bawah. Memang di bahagian bawah ni ada satu bilik yang memang dah tersedia mesin basuh untuk pelajar-pelajar di asrama tu. Jadi dia pun tanya dekat kawan-kawan dia yang lain, yang mana kalau ada yang nak basuh baju boleh turun sekali dengan dia dekat bawah. Cuma tak ada, kebanyakan kawan dia dah berada di bilik TV lah. So dia cakap okey lah, tak apa. Cuma dia cari juga kawan dia seorang ni yang bernama Ira. So dia kata mana Ira ni, kan nak ajak Ira basuh baju. So dia kata Ira tak ada. So dia ambil je lah bakul tu, dia angkat, dia bawa turun bawah. Sampai saja di ruangan basuh baju ni, sebenarnya ruangan basuh baju ni di bahagian hujung juga daripada dalam bangunan asrama tu, dia di bahagian hujung. Dan sebelah ruangan basuh baju tu ada satu ruangan ampaian yang banyak lah, maknanya yang panjang tu kan. Dia bawa atap zinc, dan di keliling ampaian ni ataupun kawasan jemur baju ni ada dinding ataupun ada ni lah dinding batu yang sebagai pagar lah kan. So dalam waktu dia nak masuk, Izati ni nak masuk ke dalam bilik basuh baju ni, dia perasan ada kepala dekat tempat ampaian baju tu. Cuma dekat ampaian baju tu ada banyak baju, jadi dia tak nampak badan lah, dia just nampak kepala, daripada leher ke kepala. So dia nampak, dia kata macam Ira. So dia tegur, Ira, kau ke tu? Dia cakap macam tu. Lepas tu Ira tu jawab, dia kata aku. Kau basuh baju tak ajak aku dia kata. Aku pun nak basuh baju, aku cari kau kat atas tak ada, rupanya kau kat bawah. Aku ingatkan kau tak nak basuh baju, Ira cakap. That's why aku turun seorang je, dia cakap macam tu. Okay lah. So Izati ni cakap, okay lah, aku nak basuh dulu lah, jadi aku pun nak sidai juga, ada ruangan kosong lah kat situ, dia cakap macam tu. So Ira ni kata ada banyak ni depan ni, dia kata macam tu lah. So Izati ni pun masuk ke ruangan basuh baju, dia pun basuh baju lah. So dia dengar kawan dia ni sidai, ada bunyi bakul kena angkat letak kan, macam tu. So Izati ni okey je lah. Cuma dikatakan habis saja Izati ni basuh baju, agak lama juga dia basuh baju sebab dia kata baju dia memang banyak. Jadi selesai je basuh baju, Izati ni pun angkat bakul baju dia tu untuk bawa ke ruangan jemur baju lah, ataupun ruangan ampaian kan. And then waktu di jalan dia keluar, dia perasan yang kepala Ira ada lagi lah. Mana Ira ada dekat situ lagi.
So Izzati ni sambil-sambil dia ambil baju tu disidai kan, disidai. Lepas tu dia tanyalah dengan Ira ni, kau daripada tadi aku basuh baju bukan main lama lagi, kau ada kat situ je, dia cakap kan. Tak settle-settle ke, banyak sangat ke baju kau tu, dia cakap macam tu. Ira ni diam je, dia tak jawab pun. Dan Ira ni tak ada pun macam ambil baju ke, tak ada. Dia macam berdiri je. And then Izzati ni pelik lah, kawan aku ni kenapa kan, sampuk ke apa. And then dia panggil lagi, Ira, aku panggil kau ni, oi, dia cakap. Kau janganlah main-main, dia cakap macam tu kan. So memang Ira ni diam je, tak jawab apa-apa pun. So Izzati ni okey lah, ambil baju lagi disidai, ambil baju disidai. Dia heran juga kenapalah kawan dia ni tak jawab kan. Ke kawan dia saja nak nyakat dia, dah malam pula tu kan. So ada satu waktu ni, waktu tu Izzati ni dia sedang tunduk untuk ambil baju. Dan bila dia tunduk, dia perasan tau, di bahagian ruangan bawah ni sampai ke pagar tu kosong, tak ada kaki. So Izzati ni cepat-cepat bingkas bangun lah, maknanya bangun untuk tengok ke kepala tu. Tapi mengejutkan apabila bentuk ataupun benda yang menyerupai Ira tu dah berada di depan dia, tapi muka dia hanya nampak separuh. Maknanya yang sini baju, and then yang Izzati ni nampak hanya muka daripada sini sampai ke atas. Dan dia kata matanya merah tepat memandang ke arah Izzati ni. Dan Izzati ni terus menjerit dan dia dalam keadaan takut tu terduduk. And then dia perasan yang kepala tadi tu turun, and then sampai, sebab dia dalam keadaan tengah terduduk ni, benda tu turun and then macam merangkak ke arah dia. Dan waktu tu Izzati ni memang meracau lah, macam ketakutan kan. And then dia pun lari. Dia terperasan ada beberapa orang kawan dia yang nak ambil air dekat water cooler dekat bawah lah, tempat ambil air, student-student ambil air semua. So dia tersempak dengan budak-budak ni. Budak-budak ni pun pelik lah, mungkin kawan-kawan dia jugalah kot kan. Jadi kawan-kawan ni macam, kenapa ni Zati kenapa ni, dia cakap macam tu kan. Yang Zati ni tak boleh nak jawab apa-apa, dia hanya menangis saja dan menjerit. So kawan-kawan dia ni pun panggil warden asrama, di mana ada warden perempuan lah dekat asrama tu. Dan warden perempuan tu juga panggil warden yang berada di pejabat asrama untuk bantu dorang. Sebab dekat pejabat asrama tu ada warden yang Izzati kata macam warak sikit lah, ataupun boleh kita gelar dia ustaz lah. So dia datang, and then Izzati ni memang dalam keadaan yang lemah semangat, meracau-racau. So selepas saja ustaz tu datang, and then dia ambil segelas air, dia adalah baca ayat-ayat kursi ke, ayat-ayat suci Al-Quran kan. Dia bagi kepada Izzati ni minum. And then Izzati ni perasan waktu tu dia tengah duduk di atas katil. And then dia perasan di sekeliling dia tu ada kawan-kawan dia lah. Dan salah seorang tu Ira tu sedang diri tengok dia. So Izzati ni lepas dia minum apa semua, dia dah okey sikit. Keesokan harinya waktu pagi, parents Izzati ni datang ke sekolah sebab dia dapat tahu anak mereka ni kan histeria kan malam tu kan. So parent dia datang, dia jumpa Izzati apa semua. Dan Izzati ni ada berbual dengan Ira, di mana dia kata, Ira, betul tak aku nampak kau jemur baju malam semalam, dia cakap macam tu. So Ira ni kata memang betul, aku memang ada jemur baju, dia kata kan. Dan dia pun perasan Izzati tu tegur dia. Cuma lepas tu dia naik atas lah, dia kata. Lepas dia selesai jemur baju ni, dia naik atas. So maknanya selepas saja Izzati ni selesai basuh baju, bila dia keluar menghala ke tempat jemur baju tu, bukan Ira lah berada di situ. Cuma menjadi persoalan kepada Izzati ni, siapa ataupun apa yang menyerupai Ira tu, dan apa tujuan dia untuk kacau Izzati pada malam tu. Adakah saja nak usik ke, ataupun saja nak tegur ke, nak bagi tahu yang dia ada di kawasan asrama tu ke? Izzati ni pun tak tahu. Tapi Izzati cakap pengalaman ni adalah pengalaman pertama dia, dan yang terakhir lah. Dia tak pernah lagi kena ganggu. Even sekarang ni pun dia dah bekerja pun, dia kata dia tak ada pun kena ganggu ke, ataupun nampak benda pelik-pelik, dia kata tak ada. Tapi itu adalah satu-satunya gangguan, di mana gangguan tu memberi impak besar kepada diri dia. Di mana selepas daripada tu, dia nak pergi ke tandas, dia nak basuh baju, dia nak pergi ke mana-mana pun dalam ruangan asrama ni, dia akan bawa kawan seorang atau dua orang untuk ikut dia. Dan kawan-kawan dia ni pun
sama juga, bila nak pergi mana-mana dia akan bawa 2 orang ataupun 3 orang untuk ikut dengan dia orang. Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni dialami oleh pengirim kita yang bernama Encik Kamal. Di mana di dalam email, Encik Kamal ni menceritakan yang dia ni mempunyai kelebihan ataupun hijab mata dia terbuka. Jadi dia mudah untuk nampak benda-benda halus ni lah, ataupun benda-benda yang kita tak nampak. Di mana Encik Kamal ni ada cerita juga yang waktu zaman persekolahan dia memang dia tak ramai kawan. Sebab dia ni boleh nampak. Jadi bila dia cerita kat kawan dia nampak benda ni, janganlah pergi dekat pokok ni, ada banyak makhluk macam ni. Kawan dia macam anggap dia ni macam menipu lah, ataupun ya je budak ni kan. Dia macam tu lah. Sebab kawan-kawan dia tak nampak, jadi boleh lah dia cakap macam tu. So bila habis saja persekolahan, Cik Kamal ni kata dia gunakan kelebihan yang dia ada. Dia masuk dalam bidang, iaitu yang bidang yang boleh macam umat-umat orang, macam tu tau. Jadi macam orang yang kena histeria ke, kena buatan orang ke, dia boleh bantulah, macam Darul Syifa lah, macam tu. Jadi Encik Kamal ni kata dia ada satu tempat yang dia memang tak suka pergi, sebab dia ada pengalaman yang dia nampak benda-benda tu banyak, iaitu korang pun tahulah, hospital. Di mana ada beberapa pengalaman yang dikongsikan di dalam email ni, yang di mana Encik Kamal ni nampak di kawasan hospital. Untuk pengalaman yang pertama, waktu tu adik Encik Kamal yang bongsu kemalangan, iaitu kemalangan motosikal lah. Jadi adik dia patah di bahagian pergelangan kaki, dan adik dia diletakkan di dalam ward ortopedik ataupun ward patah lah, senang cerita. So di dalam ruangan ward ni ada 4 katil, dan berdepan dengan katil budak ataupun katil adik Encik Kamal ni ada seorang budak lelaki yang patah tangan kiri dia. And then Encik Kamal ni kata mungkin kemalangan budak ni taklah teruk mana, cuma mungkin ada hentakan pada dada dia. Ada satu malam tu Encik Kamal ni tengah jaga adik dia lah, adik dia tengah tidur time tu. Tiba-tiba budak ni batuk yang teruk, and then sampaikan ada darah yang terpercik daripada mulut dia, dan darah tu jatuh ke atas lantai. So bila Encik Kamal ni dah nampak ada darah tu, dia cepat-cepat lah panggil nurse kan, sebab nurse ada kat ruangan. Nurse memang ada di ruangan situ. And then ada 2 orang nurse masuk, and then nurse tu pun ada seorang panggil doktor, and then doktor datang check budak ni. Dan dalam keadaan macam riuh rendah ataupun kelang kabut tu, mata Encik Kamal ni terpandang ke arah kawasan darah tadi tu. Di mana Encik Kamal ni kata daripada bawah katil budak ni, Encik Kamal ni ada perasan ada satu makhluk yang boleh katakan rambutnya kusut masai. Dia merangkak keluar daripada bawah katil, pergi ke arah darah tu, and then dia jilat darah yang ada dekat lantai tu. Di mana lidah benda tu panjang, dan memang kalau kita tengok Encik Kamal ni kata memang bukan orang lah, sebab lidahnya memang jauh sangat terkeluar. And then bila dia jilat darah tu kan, Cik Kamal ni terus pejam mata, and then dia pun baca kan apa yang dia boleh baca apa semua. And then bila dia buka mata balik, benda tu dah tak ada, tapi darah tu still ada lagi dekat situ. And then ada doktor bawa dia pergi ke ruangan, macam mungkin bawa budak tu kot pergi dapatkan rawatan kan. Jadi itu adalah pengalaman pertama Encik Kamal ni, di mana dia kata dia nampak ada benda merangkak keluar daripada bawah katil budak tadi tu, keluar and then jilat darah yang ada di lantai itu. Untuk pengalaman Encik Kamal ni yang kedua pula, waktu tu Encik Kamal ni sedang menunggu ataupun teman ayah dia yang dimasukkan ke dalam ward disebabkan ada sakit appendix. Jadi sebelum operate, dia kena diletak dalam ward dulu kan. Jadi Encik Kamal ni lah yang teman. Cuma ada satu malam tu Encik Kamal cakap dia tengah duduk di sebelah ayah dia. Waktu tu dia tengah main telefon lah, dia tengah tengok telefon kan, sambil-sambil dia tunggu ayah dia. Kalau ayah dia bangun ke nak apa-apa, dia boleh bantulah. And then waktu kejadian ni ayah Encik Kamal ni sedang tidur. Jadi Encik Kamal ni kata dia tengah duduk tu, katil ayah dia ni, di ruangan ayah dia ni ada 6 katil berdepan antara satu sama lain. Jadi Encik Kamal ni duduk di sebelah kiri, di mana dia boleh nampak kaunter nurse yang berada di tengah. Jadi Encik Kamal ni kata dia perasan, dia tengok dekat kawasan kaunter ni ada 2 orang nurse. Seorang nurse yang tengah tengok file, satu nurse yang tengah menulis, mungkin tengah update apa-apa data lah mungkin.
tengah di sebelah nurse yang tengah menulis ni, Cik Kamal ni nampak ada satu susuk tubuh pesakit wanita yang sedang duduk perhatikan nurse ni yang sedang menulis. So Cik Kamal ni tengok, macam mana boleh ada pesakit wanita sedangkan ini ward lelaki betul? Macam mana pula pesakit ni boleh masuk? Tapi bila Cik Kamal ni tengok muka benda tu, muka dia elok je, ada mata, ada hidung, cuma dia pucat, macam tak ada darah lah, senang cerita Cik Kamal ni cakap. Ini rambut dia memang panjang, dia berpakaian baju hospital ataupun baju pesakit lah. So Encik Kamal ni tengok kan, lama dekat benda tu. Tengok. Tiba-tiba agaknya nurse yang sedang menulis ni, dia macam perasan yang Encik Kamal ni sedang perhatikan dia. Jadi nurse ni pun cakap, "Ya Encik, ada apa-apa saya boleh bantu?" Dia cakap macam tu. So Encik Kamal ni macam, oh alamak, kantoi pula kan. Dia tengah tengok ke kawasan nurse tu. Jadi takut juga nurse tu fikir yang Encik Kamal ni tengok dia pula kan. So Encik Kamal ni pun tengok phone balik. And then dalam masa yang sama, dia tak boleh berhenti untuk perhatikan dekat kawasan situ sebab dia nampak kan. Tapi yang kali ni Encik Kamal ni kata waktu dia tengah pandang benda tu, dia dah tak tengok nurse tu lagi. Dia tengok ke arah Encik Kamal tu. So Encik Kamal ni tengok, Astaghfirullahalazim, dia kata kan. So dia istighfar dalam hati kan. Dia perhati, bila dia alihkan mata dia pandang je ke arah benda tu, memang benda tu tengah tengok dia. Seolah-olah benda tu tahu pula yang Cik Kamal ni, okey, budak ni nampak aku, macam tu. So Cik Kamal kata benda tu bergerak. Memang dia kata bergerak, bukan berjalan lah, macam terapung kan, macam berjalan ke arah katil ayah Cik Kamal ni. So Cik Kamal ni hanya tunduk je, dia tak nak tengok pun benda tu. Sebab yelah, walaupun dia boleh nampak, dia masih still ada rasa takut kan. Ada rasa macam gerun lah. Jadi benda tu datang sampaikan satu masa, benda yang Cik Kamal ni nampak ni berdiri betul-betul di tepi katil ayah Cik Kamal ni, iaitu berdepan dengan Cik Kamal ni lah. So Cik Kamal ni tak tengok muka dia, cuma Cik Kamal ni tengok, okey, badan dia dah nampak dah, susuk tu dah ada dekat dengan katil. So Cik Kamal ni baca dalam hati ayat yang dia tahu. Dia baca. And then bila dia buka balik mata dia, benda tu dah tak ada dah, gangguan tu dah tak ada lah. So Cik Kamal ni pun berhati di sekeliling, ada yang pesakit tengah tidur apa semua. Dan dia pun okey lah, sebab waktu tu pun dah malam. Jadi selang daripada tu, nurse tu pun tanya kan, "Kenapa Encik pandang saya ada apa-apa yang tak kena?" Dia cakap macam tu. So Encik Kamal ni kata tak ada apalah, sebab dia tak nak lah cerita kan, takut nurse tu takut pula kan. Cuma Cik Kamal kata itu adalah satu pengalaman yang pada dia yelah something yang lain lah, sebab benda tu datang ke arah dia kot. Mestilah dia rasa macam, ush, kenapa benda dia datang ke arah dia? Mungkin ke benda tu dah tahu yang Cik Kamal ni boleh nampak dia. So disebabkan tu jugalah Cik Kamal ni memang, kalau boleh dia tak suka lah pergi ke kawasan hospital. Tapi kalau berlaku macam kejadian macam tadi, adik dia kemalangan ke, ayah dia masuk hospital, dia kenalah tunggu kan. Sebab dia nak sulung. So memang dia cakap benda tu dah jadi satu tanggungjawab dia lah, untuk jaga ahli keluarga dia yang mana sakit kan. Yang mana lelaki dia boleh lah tunggu, yang mana perempuan tak boleh lah. Cuma dia kata memang banyak waktu dia tengah berjalan kan, nak beli air dekat mesin kedegang tu, ataupun mesin air tu kan, dia memang nampak ada benda berjalan dekat kawasan koridor. Tapi benda tu tak tegur dia pun, taklah nampak macam tengok Encik Kamal, tak ada. Cuma dia lalu macam buat hal sendiri je kan. So Encik Kamal kata, okey, ni confirm lah bukan orang lah, benda lain lah yang orang lain tak nampak, tapi Encik Kamal ni nampak. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim kita ni yang bernama Encik Kamal. So guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Dalam kedua-dua kisah ni, mana satu kisah yang korang rasa paling menyeramkan? Korang boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. So yang mana korang pun yang ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana link Telegram dan juga alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. So guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story kat korang,
Aku hargai sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada aku guys. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.